Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke segmen podcast channel YouTube Mona Lisa. Macam biasa untuk segmen kali ini, anda tak perlu nak tenung muka saya. Anda just tekan play, minimize and anda boleh sambung kerja anda macam biasa. Dan kalau anda sedang memandu, sila pandu dengan hati-hati dan selamat. Topik kali ini bersifat personal sikit. Saya nak cerita, saya nak berkongsi dengan anda bagaimana saya boleh terjebak dalam arena PC Master Race ataupun bagaimana saya boleh pasang PC sekateh-sekateh satu persatu, part by part ni. Saya masuk Mona Lisa pada tahun 2013 and 2013 saya fokus jual laptop sahaja, notebook sahaja. Saya tak ada jual PC gaming. Saya tak tahu tentang apa graphic card yang seketul-seketul tu, saya tak tahu. Tapi kalau anda tanya saya tentang laptop, dia punya processor, dia pakai U series ataupun dia pakai F series, ataupun ketika tu anda boleh cari laptop yang guna processor M series. Nak cari laptop yang dual core senang dapat, tapi quad core memang susah gila. Masa itulah 2013. Tapi walaupun dengan segala knowledge tentang laptop ni, walaupun saya dah ada knowledge tu, tapi kalau anda suruh saya set up satu PC gaming, sangat mustahil. Isu dia dekat mana? Isu dia saya tak faham tentang motherboard. Saya tak tahu, okey, prosesor 4th Gen ni, Intel 4th Gen, kita boleh pair tak dengan motherboard ni? Motherboard dia ada banyak chipset pula. Yap, dia ada soket dia LGA 1150, 1155 kan. Tapi dia ada chipset juga. Dia ada H81, dia ada B86, dia ada Z97. Ada banyak pula dia punya turutan dan sebagainya. Saya cuba belajar tapi macam ada something yang sekat saya. Bila ada orang datang ke kedai Mona Lisa, dia minta saya set up satu PC gaming, saya memang tak boleh. So saya pas dekat kawan saya ataupun pekerja Mona Lisa yang lain, dia tak ada masalah. Saya minta dia ajar saya, tapi saya macam tak boleh nak masuk. Dia macam dia ajar, dia memang ajar, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. So saya just fokus kepada laptop ataupun notebook sahajalah. 2015 tak silap saya, 2015 masa tu saya ada buat tournament Dota 2 sponsored by MSI. MSI yang sponsor ni adalah MSI laptop, bukan MSI graphic card, motherboard, mouse, keyboard tu bukan. Hanyalah MSI laptop. So ketika event tu berlangsung, ada dua orang ni dia datang jumpa saya, dia cakap dia nak jual mouse. And bila saya tanya dari mana, dia bagi tahu dia dari Mod and Go Design, seorang nama Iri Ahmad, seorang lagi nama Shah lah, saya panggil dia Shah. Dia actually mouse AVF yang dia orang nak jual tu adalah pembuka kepada topik sahaja. Mereka bukanlah wakil kepada AVF, just sekadar macam okey nak sembang, okey letak mouse dulu. Dan mereka pun bagi tahu, mereka tanya kenapa Mona Lisa tak buat custom PC gaming. Saya bagi tahu, saya memang nak buat. Masalahnya tak ada orang yang nak ajar. So dia bagi tahu, dia orang bagi tahulah, dia orang kata, okey tak apa, dia orang boleh ajar, boleh buat free consultation. Boleh buat free consultation, tapi kena ikutlah apa dia orang ajar. Dia orang pun bagi tahu nak space, everything dan sebagainya. Kami pun terus buat. Dalam masa 2 hari, saya terus set up satu space untuk buat PC gaming. Dan seminggu kemudian, saya pergi ke KL. Saya pergi ke KL untuk belajar tentang hardware ni. Saya pergi ke Apes. Sekarang kalau anda nak cari Apes, dia ada perintis dia. Apes dah mati dah, Apes. Apes ni dah mati. Sekarang kalau anda cari, ada Lucro PC lah dekat Cyberjaya. So anda boleh pergi dekat sana. Mereka main dengan custom water cooling. And manager Apes ketika tu adalah Afiq Chi, streamer yang agak famous. Dan sekarang dia pun TikTokers yang agak famous kan. Lepas tu saya pergi juga dekat Lawyat lah. Jadi kita pergi dekat All IT, pergi dekat Viewnet, tengok macam mana mereka set up tempat nak jual PC gaming ni. Ketika tu saya dah start belajar. Saya ingat lagi masa saya dekat Apes tu, saya macam saya bagi tahu, kalau tentang laptop ni everything saya tahulah, tapi saya tak guna bahasa percakapan. Saya ni bahasa skema. Macam bila kita sebut processor, saya akan sebut Intel Core i7 4790H. Saya akan sebut macam tu lah. Saya tak pandai nak guna bahasa-bahasa ringkas. And even ketika tu saya baru tahu motherboard ni nama singkatan dia MOBO. RAM lah. Lepas tu hard disk SSD. Lepas tu apa lagi? Processor. Kita tak sebut processor, kita sebut CPU. Tapi yang lagi ekstrim bila saya pergi dekat Apes, saya dengar Mod and Go Design, dua orang tadi dia sembang dengan Apes, dia sembang dengan Afiq Chi. Dia sembang, kau prosesor apa kau pakai ni? 4470 ke? Saya dengar apa ke benda 4470 ni kan. Tapi
dia punya yang dengar tu, Afiq dengar, Afiq boleh sambung. Maksudnya Afiq faham. So lepas balik dari apps tu, saya pun tanyalah Syah ketika tu, apa 4470 kan, 4470. Dia pun bagi tahu itu adalah model prosesor. Biasa tak sebut lah i7 dekat depan tu, tak sebut. Kalau dah sebut 4470, okey, orang dah tahu dah. Okey, ini i7. Kalau sebut macam 4410, okey, ini i3. So dia dah tak sebut dah dekat bahagian hadapan Intel Core i3 ke Intel Core i5. Dia orang tak sebut, dia orang sebut belakang je. And saya pun start belajar lah benda tu. Kita cuba hafal kan, kita belajar, kita sebut. Bunyi pun macam macho juga. Jumpa kawan, kau pakai prosesor apa lah? Aku pakai 13700K. 13700K. Oh, orang yang macam noob sikit macam blur lah. Apa ke benda 13700K kan? Tengok-tengok Intel Core i7. So, benda-benda macam ni lah yang saya belajar pada peringkat awal tu. Then, saya terus buat lah sehari. Masa tu, kita boleh jual lah 1 biji, 2 biji PC. Nak set up satu PC tu, saya still ambil masa dalam 3 jam. Masa tu kan, nak kongsikan dengan anda, siapa-siapa yang baru kan, PC ketika tu dia tak ada RGB ni. Dia tak ada RGB. Saya masuk dalam arena PC gaming ni 1 tahun kemudian tu barulah start ada RGB. Sebelum tu ada LED tapi satu warna sahaja. Casing yang paling laku ketika tu ialah Cooler Master K380. K380 harga jualan dia dalam 189, dia ada warna merah ataupun warna biru. Itu dah kira macam awesome gila lah, dengan muka garang, dia punya front panel tu garang mesh, lepas tu dalam kipas dia menyala, memang lawa gila. Dan masuklah era RGB. So era RGB ni dia bukan kipas dulu, kipas tak ada RGB, dia datang dengan LED strip. Lepas ada LED strip baru ada kipas. Kipas pun dia punya RGB tu anda boleh nampak lah tompok, memang tak cantik. But then zaman berubah, dia punya gradient untuk RGB tu jadi lagi lawa, lagi smooth lah. So itu adalah sejarah bagaimana saya boleh masuk dalam di dunia PC gaming ni lah. Actually bila saya dah start boleh set up PC, saya dah start jual PC ni kan, saya still tak tahu detail lagi. Maksudnya macam saya tak tahu apakah itu bottleneck. Saya tak tahu, graphic card ni kalau pakai dekat resolution macam mana everything. Memang saya tak tahu pun. Saya just tahu boleh set up satu PC, kita tekan on, then dia hidup, kita boleh guna untuk main game, berapa FPS dan sebagainya. Saya memang tak tahu. Benda ni, semua detail-detail macam berapakah performance dia macam mana, suhu dia macam mana, bila kita stress test. Perkataan stress test tu sendiri pun saya betul-betul faham bila mana saya start jadi YouTuber. 2017 saya start jadi YouTuber, and ketika itulah saya start tambah knowledge gila-gila punyalah. Kita nak buat presentation, kita nak kongsikan knowledge dengan orang, kita sendiri kena ada knowledge kan. So saya study. Setiap kali saya nak buat video kepada anda, saya akan study dulu. Saya akan baca review dekat Amazon, saya akan tengok review yang dibuat oleh Linus ke, oleh Dev2D ke. Saya akan compare dengan result yang saya dapat. Kadang-kadang result yang kita dapat ni tak sama dengan apa yang mereka dapat. Adalah ralat dia dekat mana-mana. Yang penting kita kena percaya pada result kita, sebab ini adalah unit kita lah, unit Malaysia kita panggil. So basically dia punya flow macam tu. Dari tahu laptop, lepas tu tahu sikit pasal PC gaming, boleh set up sikit, then banyak knowledge datang kemudian. Kalau anda tengok video saya sebelum ni kan, bila saya cerita tentang headset pun, saya just cakap audio dia padu, bunyi boom 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 boom. Saya tak tahu pun apa itu bass, apa itu treble, dan saya tak tahu pun apa itu sub bass, apa itu sub treble. Anda bagi graf audio dekat belakang kotak tu, saya tak tahu apa ke benda ni, macam mana nak baca. Masa tu memang tak tahu. Tapi sekarang bila kita dah belajar, lagipun ada audience yang tegur di bahagian komen, kita baca satu persatu apa yang patut kita improve dan sebagainya. So kita tambah knowledge, and sekarang kalau anda bagi benda-benda macam tu, saya boleh tanya. But still saya masih lagi belajar. Kalau anda tengok video saya, ada kesalahan yang saya buat, anda boleh tegur saya lah. Jadi kalau anda baru nak masuk dalam arena PC Master Race ni kan, kalau anda baru nak start belajar macam tu, saya sangat-sangat recommend untuk anda set up benda yang murah dulu. Set up benda murah, lepas tu upgrade slowly, upgrade lah. But kalau tengok kepada trend sekarang, sebenarnya dah tak ramai PC
ramai sebenarnya adalah mobile gamer dan konsol gamer makin bertambah. Dan game sendiri pun sebenarnya agak membosankan lah. Bila keluar game tu kita main 2-3 hari dah bosan. Nak cari game yang kita boleh stick 1-2-3 bulan memang susah. Apa-apa pun itu pengalaman saya. Mungkin anda pun boleh kongsikan start bila anda masuk ke dalam PC Master Race ni. Saya start pada 2015 lah. Boleh kata 2015 tu saya betul-betul masuk ke dalam arena ni. And sampai sekarang sebenarnya banyak lagi benda yang saya tak tahu. Banyak lagi benda yang saya kena improve. Anda boleh kongsikan pengalaman anda dalam ruangan description box dalam ruangan komen di bawah. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba. Jumpa lagi.